Dia akan mati. Macam mana mau akan mati? Satu hari nanti dia akan bergelar, tak ada dah Datuk Seri, Datuk tak ada, Tan Sri tak ada, saudara pun tak ada. Dia tinggal Allah Yarham je. Hujung tu sama standard. Sebelah-sebelahan Allah Yarham lah. Bukan dulu dia pangkat ketiga, sama level. Level batu nisan lagi tinggi pada dia kat bawah tu. Mau nak cerita apa? Sampai masa kita akan mati. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Sampai masa kita akan mati. Nampak elok yang gelak-gelak. Besok tu dah mati. Aku dah cakap dah, jangan duduk tepi, kan dah mati. Dia ada kepercayaan orang tertentu lah kan. Tentulah, jangan duduk tepi lah, jangan duduk tengah lah, jangan duduk bertiga, jangan ambil gambar bertiga. Kan aku dah cakap semalam. Dia kata macam-macam lah. Yang seorang tu patutlah dia tak gelak sangat, nak mati rupanya. Dia ada contoh. Dia ada teori-teori orang Melayu ni macam-macam teori lah kan. Macam tu lah kan. Jadi itu yang pertama. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja suka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Sayang macam mana pun orang perempuan, remember, husband tu bukan hak mutlak you. Faham? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan pengerusi acara, aku rasa macam dekat hotel ke tu. Baguslah standard MC. Begitu juga perisan pengarah, begitu juga ketua-ketua jabatan, begitu juga wakil pegawai eksekutif daripada Bank Islam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Juga tak terlupa kepada adik-adik yang terpaksa datang dalam program ini. Alhamdulillah, hari ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi Muhammad sebut kepada yang non-Muslim yang risau. Walaupun saya sebut Prophet Muhammad, semua yang you all boleh ambil yang risau. Macam masa international. Prophet Muhammad sebut kata, siapa yang ikut datang ke dalam majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi hari ini topik dia integriti, citra Malaysia Madani. Satu lagi, integriti tonggak karamah insaniah. Saya tak tahulah, dua-dua boleh lah kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang balik semula tak ya? Kan? Alhamdulillah. Pijak galah sambil berlari, rupanya hujung sudahlah patah. Banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir di bawah orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat hujungnya patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Rusa bukan sebarang rusa. Rusa larangan Raja Melayu. Jangan kita membuang masa. Masa berjalan lepas selalu. Indah, terbang indah si kunang-kunang. Cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang. Penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Apa yang berlaku dulu dah menjadi sejarah. Teringat saya kata-kata semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakan saja.
Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak, jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai, maka gunakanlah ia sebaik-baiknya. Jadi hari ini, momen yang kita ada hari ini kat dalam dewan ni, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Apa juga yang dikongsikan, kita ambil, kita bawa balik dan kita amalkan. Esok lusa kita tak tahu apa akan terjadi. Tetapi apa yang ada hari ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Petang sekarang pun belum tentu lagi kita sempat menjalaninya. Entah dengan ceramah, tidur dan tak bangun lagi dah. Kan? Mana kita tahu kan? Tadi pun ada muka yang masuk tadi, ada yang muka. Tapi hari ini adalah hari yang paling menggembirakan kan? Hari yang paling menggembirakan hari ini. Sebab berpeluang dengan ceramah pagi ni, maknanya tak payah kerja. Jadi tu peluang. Kan? Jadi tak payah muka excited macam nak dengar ceramah sangat kan? Tapi iyalah, dah nak tajuk pun tak ada orang berlumba-lumba nak masuk nak dengar ceramah integriti tonggak Malaysia Madani. Ya Allah, nak dengar, tak ada. Kan? Tapi ialah kita ambil lah pengajaran kan. Kalau kita tengok apakah definisi yang perlu kita tengok. Pertama, kita tengok tata kelola. Tata kelola atau dulu disebut sebagai tadbir urus. Macam mana cara orang menjalankan proses membuat keputusan dan proses di mana keputusan dilaksanakan. Yang mana tadbir urus dalam konteks yang tata kelola ini digunakan untuk korporat, antarabangsa, nasional, tempatan serta interaksi antara sektor masyarakat dan lain. Citra. Apa maksud citra? Sebab kan kita kena faham apa maksud dia kan. Sebab tajuk macam tu kita kena jawab tajuk dulu. Tajuk tu maksud dia. Citra tu apa? Tak apa. Online tak dengar. Ha? Online tak dengar. Oh ya ke? Tak, saya memang start memang dia satu. Start kuat sikit. Seronok pula berbual. Baik. Kejap lagi kuat ni insya-Allah. Sabar. Dia start kena slow dulu. First time lah aku berbual tak pentas depan semua orang ni. Makna bukan nak tuang air sangat, sebab nak kuat sikit. Jadi citra ni gambaran kepribadian seseorang ataupun satu pihak secara umum menurut tanggapan orang lain ataupun pihak lain. Itu citra. Madani maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Maju. Kemudian ambil jugalah karamah ni. Karamah ni maksudnya satu perkara yang luar biasa yang dizahirkan oleh Allah SWT dengan izinnya di tangan seorang wali daripada para wali. Karamah ni berbeza dengan mukjizat. Maknanya karamah ni makna seolah-olah kita ni ada keistimewaan luar biasa yang kita boleh buat dalam kerja-kerja kita. Kan? Kemudian begitu juga jiwa boleh digambarkan sebagai berasal pada bahasa Sanskrit yang artinya benih kehidupan. Dalam pelbagai agama dan falsafah, jiwa adalah bahagian bukan jasmani, bahagian dalaman, yang juga ada setengah menganggap jiwa ini sebagai personality dan sinonim dengan roh dan akal. Minda menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud akal fikiran dan daya berfikir. Akhlak berasal perkataan al-akhlaku, iaitu kata jamak ada perkataan al-khuluku, berarti tabiat, kelakuan, perangai dan sebagainya. Manakala amanah dapat disimpulkan sebagai menyampaikan hak kepada pemiliknya, tidak mengurangkan hak orang lain dan juga tidak mengambil sesuatu melebihi daripada haknya. Dan tanggungjawab kewajipan dipikul dan dibimbangi. Seandainya tidak dilaksanakan, risiko dipersalahkan akan terletak pada orang yang dipertanggungjawabkan. Dan manakala berkat dapat ditakrifkan sebagai bahagia, berkembang dan tetapnya kebaikan yang Tuhan berikan di dalam sesuatu perkara. Jadi integriti. Hari ini kita cerita tentang integriti, semuanya ada kaitan. Yang saya sebut definisi tadi, semuanya ada kaitan. Integrity ini kalau tengok dalam kamus Oxford Dictionary membawa maksud the state of being whole and undivided, bersifat menyeluruh dan tidak berpilih kasih. Dan kalau kita tengok dari segi definisi, dia sebenarnya integriti berasal perkataan integer yang merujuk kepada kekukuhan struktur binaan sesebuah bangunan atau structure. Dan istilah ni dalam kejuruteraan engineering. Jadi maksud integer ni kukuh, kuat, utuh. Jadi kalau kita tengok dalam kamus memberikan definisi integriti ini sebagai kekukuhan, keutuhan, kejujuran, ketelusan. Semua benda-benda baik adalah integriti.
Kalau tidak dulu orang tahu, kalau integriti ni orang bayang apa? Rasuah aja. Tak dinafikan rasuah salah satu daripada kebaikan-kebaikan yang kita nak cerita dalam ni. Memerangi rasuah tu salah satu pada isu integriti. Kadang-kadang hari ni orang fikir rasuah, berapa ringgit dia bagi kat kau. Sekarang ni rasuah tidak semestinya dalam bentuk duit. Mungkin dapat duduk seat depan untuk dalam satu program. Contoh. Tak, saya cakap program ni tak contoh kan. Contoh dapat pergi tengok konsert tertentu Jamaah Abdillah 22 hari bulan katanya. Okey, dapat tiket percuma dia bagi kita dalam bentuk. Dia ada nilaian dia. Contoh kan. Dapat makan dekat restoran Umay. Contoh kan. Dia bayarkan siap-siap. Walk in. Dah siap bayar, dah settle. Dapat main golf dekat Indonesia. Ada orang bayarkan package dia untuk dia main golf dengan kawan-kawan dia. Siap dengan bilik hotel semua disediakan. Itu sebabnya ini adalah isu kebaikan-kebaikan yang kita nak tengok hari ini tentang integriti. Jadi integriti ni kalau kita tengok telah diisytiharkan sejak diciptakan Nabi Adam AS lagi, yang mana sungguhnya tiada kuasa boleh membatalkan ketetapan Allah SWT selari dengan firman Allah SWT yang mana bermaksud bagaimana kalian tergamak kufur, yakni ingkar, sedangkan dahulunya kalian belum dilahirkan, kalian mati, belum lahir, kemudian kalian dilahirkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan semula untuk diberikan balasan. Akhirnya kalian kembalikan kepadanya untuk diberikan balasan bagi segala yang kalian kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 28 nak bagi tahu kita semua benda yang kita buat akan ada balasan. Malahan pada fahaman sahabat-sahabat kita dalam penganut agama-agama yang lain, mereka percaya adanya balasan atas setiap yang kita lakukan. Kedua, begitu juga Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga, sesungguhnya mereka adalah golongan yang beruntung. Dan ingatlah, ingatlah sesungguhnya dunia ini adalah kesenangan yang memperdayakan. Itu poin yang paling penting sekali. Dunia ni kesenangan memperdayakan. Seronok tak jadi pegawai eksekutif bank Islam? Seronok jadi pegawai pangkat tinggi, duduk sofa berbeza dengan kursi orang lain. Contoh orang lain kursi dia macam tu kan, dia kursi dia lagi lah contoh. Contoh kan, dia dengan cara-cara ada sikit riak sikit macam tu, duduk macam tu, contoh lah kan. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan balik, yang lebih beruntung ada time orang belakang sekali tu beruntung sebab dia balik orang tak perasan. Contoh kan. Tapi yang duduk depan, big boss kita ni, ada yang tanggungjawab dia. Alamak, kencing pun tahan, sejuk ni. Contoh lah kan. Makna kata ni, saya bagi contoh yang senang-senang nak faham. Kadang-kadang orang cakap, Allah best lah jadi tu. Tu sebab kita kena ingat, semua ni kesenangan yang memperdayakan. Nak sangat, best lah, aku nak ni lah, aku nak beli tu, nak beli ni. Seronok, tahniah lah, cantik kereta baru. Seronok parking dekat parking lot tu, siap alih kon tu. Bayangkan parking penceramah pun orang lain parking. Cuba fikir, penceramah tak ada parking tadi, suruh parking situ kan. Tak ada parking dah untuk penceramah, terpaksalah parking kat depan. Tapi bila tengok cerita tu tadi, makna kata kesenangan memperdayakan. Seronok sangat kat parking tu, orang dah tunggu dah dekat parking lot tu. Berbanding orang lain tak ada orang tunggu. Nampak tak? Kesenangan memperdayakan. Beli kereta baru, cantiknya kereta, cantik, tapi memperdayakan bila tak kali kita bayar kali pertama. Mahal betul bayar kereta ni punya kan, bayar dah mula menong. Kemudian tu belum cerita waktu rotek mati, serentak pula tu dengan kereta lain. Masa itulah kesenangan yang memperdayakan. Seronok, alhamdulillah lah, naik pangkat kan, tahniah tau. Naik pangkat, seronok sangat. Tiba-tiba kerja banyak, tak boleh balik lah, itulah banyak hal lah, itu. Kau balik lah, apa banyak kerja ni. Itulah orang Malaysia ni kalau boleh tak nak kerja, gaji nak tinggi. Bayangkan kan, macam ini datang, duduk dengan camah, dia terlelap, ada apa semua, gaji jalan. Ada seminar ni, macam mana camah? Siapa camah? Siapa serbat? Okey dia camah, okey dia cerita apa? Sama je, dah kau tak salin. Memang macam tu lah kan, macam tu lah cerita kan. Jadi itu. Kemudian seterusnya dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Jibril pesan pada Nabi. Dia pesan pada Nabi itu pesan untuk kita semua. Apa pesannya? Pertamanya, hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Kita akan mati. Macam mana akan mati? Satu hari nanti dia akan bergelar, tak ada dah Datuk Seri, Datuk tak ada, Tan Sri tak ada, saudara pun tak ada. Dia tinggal Allah Yarham je.
Hujung tu sama standard. Sebelah-sebelahan Allah yarham lah. Bukan dulu dia pangkat ketiga, sama level. Level batu nisan lagi tinggi pada dia kat bawah tu. Nak cerita apa? Sampai masa kita akan mati. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Sampai masa kita akan mati. Nampak elok yang gelak-gelak. Besok tu dah mati. Aku dah cakap dah, jangan duduk tepi, kan dah mati. Dia ada kepercayaan orang tertentu lah kan. Tentulah, jangan duduk tepi lah, jangan duduk tengah lah, jangan duduk bertiga, jangan ambil gambar bertiga. Kan aku dah cakap semalam. Dia kata macam-macam lah. Yang seorang tu patutlah dia tak gelak sangat, nak mati rupanya. Dia ada contoh. Dia ada teori-teori orang Melayu ni macam-macam teori lah kan. Macam tu lah kan. Jadi itu yang pertama. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja suka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Sayang macam mana pun orang perempuan, remember, husband tu bukan hak mutlak you. Faham? Suami bukan hak mutlak seorang isteri. Macam tu juga isteri bukan hak mutlak seorang suami. Dia mungkin hak dia dalam perkahwinan. Sampai masa Allah ambil nyawa ni, habis. Tercokit sudu, mati. Suami mati, isteri mati. Saya pun, orang cakap, oh ustaz steady je. Baru je siapa tanya, ustaz makan suplemen apa? Saya tak makan suplemen apa-apa pun. Orang tanya saya, macam mana boleh ceramah kaki saya malam tadi kat Batu Feringgi, Timur Laut. Pagi tadi 7.30 dah sampai. Sampai kat sini saya lepak lah minum dulu. Tu saya sampai ngam-ngam pukul 10 kan. Jangan orang tanya, ustaz kat mana dah? Jadi ke program ini? Bukan batal ke? Jangan ustaz, orang dah ramai dah ni. Siapa suka tanya? Aku nak datang sekejap lagi sampai lah ni kan. Buat sakit perut aja pergi tanya kan. Tadi orang tanya, akhirnya orang sebut-sebut, wah dahsyat lah dia, boleh tahan dia badan. Akhirnya 10 bulan lepas saya collapse, tumbang. Dalam sebab pertama kalinya tumbang. Dan pertama kali dalam hidupnya buat medical check up tanpa dia sedar. Ambil darah saya. So 3 hari saya rest, 4 hari saya rest dekat hospital KPJ section 20. Kan cek darah saya, kolesterol saya, cek gula saya, alhamdulillah okey. Terima kasih banyak atas yang mendoakan. Tahu pun tidak doa apa. Jangan tahu kan. Jadi saya ceramah hari-hari nampak macam mana Penang, semalam petang dekat Bayview, Georgetown, malam tadi Penang, pagi ni Putrajaya, petang ni KL, malam ni Jeram, Kuala Selangor, esok pagi Melaka. Macam tu lah kan, macam tu lah berterusan kan. Sampai lepas tu Sabtu Singapura, malam kat KL kena kejar, turun ada polis akan escort bawa pergi. Kebetulan pula polis escort saya pergi ceramah malam hari Sabtu nanti. Tu yang duduk kursi pun Timbalan Menteri. Oh, cepat saya bangun tadi. Saya kata betul ke tempat saya? Tempat ustaz lah ni. Wah, saya kata tak apalah, dapat duduk kat kursi jadilah. Macam tu lah. Tapi tak, sebenarnya kita ni manusia biasa. Sampai masanya kan, betul lah, collapse saya tumbang. Rupanya doktor cakap saya dehydrated, saya kurang air. Ceramah dia tuang kan, saya mana minum ni, tak dapat minum. Sebab mesejnya bukan air. Ustaz minum, ustaz tak ada. Kuat sikit. Itu cerita dia. Okey kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Perbuatan kita akan dibalas. Itu sebab kita cerita pasal integriti. Dan begitu juga disambung pula, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah bangunnya pada waktu malam beribadah kepada Allah, dan juga keperkasaan seseorang itu. Keperkasaan, kuatnya kita adalah disebabkan ketidakbergantungannya kepada manusia. Ini cerita integriti. Manusia jadi masalah integriti ni sebab bergantung pada manusia. Minta-minta lah bos nampak kerja aku, dapat aku naik pangkat. Sekali tak naik pangkat, kita akan kecewa. Kebergantungan pada manusia, kita akan kecewa. Minta-minta. Memang tak dapat. Dia pun bergantung pada yang lain. Dia pun bergantung. Itu sebabnya ketika Nabi Muhammad berpesan kepada Imam Ibn Abbas, sepupunya yang berusia 13 tahun, masa kecil lagi, dia pegang dada Imam Ibn Abbas. Dia kata,
Dia kata apa? Salah satunya yang dipesan oleh Nabi pada dia, kalaulah satu dunia ini berhimpun untuk memberikan keuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya, melainkan yang telah Tuhan tentukan untuk kamu. Dan kalau satu dunia ni berhimpun nak bagi kemudaratan kepada kamu, nak mencederakan kamu, nak menyatukan kamu, nak merosakkan kamu, itu tak akan berlaku, melainkan sekadar yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk kamu. Jadi apa kita takut? Rezeki daripada Allah. Saya dulu bekerja, mula habis je belajar, tu kerja jadi timbalan pengarah. Kemudian saya jadi pengarah undang-undang, legal advisor, pengarah undang-undang dan penguasaan, merangkap penasihat undang-undang. Akhirnya saya pun berhenti kerja, bersara pilihan. Ada kad pesara, tunjuk dekat hotel dapat 10%. Tapi bukan semua hotel dapat. Oh yo, dapatlah. Kan? Kau ingat semua hotel terima ke? Ada satu hotel tu, aku tak nak sebut lah. Ni saya dekat pesara. Ustaz Jamak kelakar lah Ustaz. Dia tu. Hotel tu tak layan pun kat pesara tau. Tapi yalah, akhirnya saya pesara. Jadi sekarang ni tu yang saya ceramah. Sebab dah tak ada kerja, ceramah lah. Macam tu lah kan. Jadi ceramah lah selagi boleh. Dan dari tu yang saya collab tu, puncanya tak lampau risau. Ramai orang share gambar TikTok saya. Dia dah lah ambil tanpa kebenaran. Dia crop makin bulat muka aku ni. Perut pernah macam tembikai dalam masa tu. Itu yang saya kontrol tu. Saya kontrol. Jadi mana kata kita ni jangan bergantung kepada manusia. Kita akan kecewa. Usaha sendiri serahkan pada Tuhan. Tuhan akan bagi yang terbaik. Kan? Kadang-kadang kita cakap, contoh, orang cakap semalam saya ceramah integriti juga di Pulau Pinang, petang semalam di Bewi untuk kaki tangan awam Pulau Pinang. Suatu soalan keluar, Ustaz, macam mana nak menghadapi rakan-rakan yang toksik di tempat kerja, yang selalu bercakap macam-macam di belakang kita? Apa yang perlu saya lakukan? Dia kata, kau pedulikanlah. Tak ada berkurang cuping telinga kau bila orang tu bercakap. Kan? Kau patutnya rasa bersyukur, rasa bangga. Sebab apa? Orang lain tu dah tak ada kerja lain nak cerita pasal kau. Dia tak ada kerja. Kita ni ada kerja. So saya fikir yang seorang tu macam mana nak mengatasi, nak mengelak daripada bos menyuruh kita buat kerja yang sepatutnya bos yang buat. Saya kata, kau berhentilah. Apa masalah kau? Itu je cara kau mengelak. Dah nama dia pun bos, dia suruh kau buat walaupun kerja dia kau buat. Dan lain-lain kerja dia arahkan daripada masa ke semasa. Lupa ke? Dalam file meja tu. Itulah perkataan yang paling tak munasabah sekali dekat dalam file meja tu. Saya beritahu dekat semua, dari segi undang-undangnya, benda tu tak valid. Sebab dia vague, tak jelas. File meja tidak boleh menggunakan lain-lain arahan, lain-lain perkara yang diarahkan oleh ketua jabatan daripada masa ke semasa. Itulah perkataan paling tak boleh pakai sekali. Boleh sayur untuk bos pun kena pergi. Macam mana nak ngelak tu? Bos, macam mana? So, bukan tak masuk dalam file meja bos. Lain-lain arahan tak, mesti jelas. Kalau ada kerja-kerja yang update, masukkan benda-benda baru. Tapi bukannya lain-lain masa ke semasa. Tak boleh macam tu. So saya kata, dalam bekerja ni itulah ada cabaran kita. Mana boleh kalau elok semua, tak namanya dunia kan? Mesti ada cabaran kan? Cantik dipandang bulan mengambang torang di awan. Kalau dia hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada. Bos perangai macam ni perangai macam ni. Ada bos yang ego, datang pejabat, dia kelulusan paling tinggi sekali dalam pejabat tu kan? Dia print saya ingat. Kita ni nak tegur ke tidak bos? Bos print saya ingat ni bos. Memang saja saya ingat kan? Dia punya ego. Dan mulai hari ni saya nak semua orang print saya ingat macam mana? Sudah. Apa hal pula format dan pejabat tu saya ingat. Semua kena pakai printer dia. Kan teruk kan? Tu ego lah namanya kan? Ada orang yang tak boleh ditegur, ada bos yang macam tu tak boleh ditegur. Tetapi yalah, tak berlaku di kementerian pendidikan, tak berlaku di tempat-tempat lain lah ya. Agaknya macam tu lah.
Jadi mana kata kita kena jaga. Macam kita kan akan diuji dengan dunia yang serba mencabar ni, kan? Dunia serba mencabar. Sekarang ni fenomena akhir zaman. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai, anak seorang-seorang keluar masuk asrama, kan? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Betul? Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Ya, pangkat semakin tinggi, kearifan makin tak ada. Ada orang macam tu. Nampak tak? Ilmu semakin tinggi, adab semakin berkurangan. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Air minuman banyak jenis. Extra jos, tembici, temikai leci, kopi kai, kopi campur temikai, bantailah. Macam-macam air ada. Tapi air bersih semakin berkurangan. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat masa. Guru belajar semakin mudah. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Zaman sekarang tak payah tulis apa-apa. Tak payah tulis apa-apa, letak muka je. Pilih satu pemimpin yang ada dalam Malaysia ni, letak muka, post, tengok komen. Kepala bapak semua keluar. Bapak mati lagi baik, tak guna, macam-macam. Lepas tu kita pula kebetulan daripada kelab sukan dan kebajikan, yang berakhlak mulia, kita berkomen, tidak adakah lagi perkataan lebih baik yang boleh digunakan? Bukankah dalam agama ada berpesan, jika kamu tidak ada perkataan yang baik nak kamu ucapkan, lebih baik kamu diam, sekadar mengingatkan. Ada tak reply bawah tu? Ada. Sudah kau pun sama. Kepala bapak semua keluar. Hari ni pening kepala, kan? Saya tu sebab saya dalam komen saya, orang nak bantai lah. Oh, bantai. Saya tak kisah. Paling kuat kau delete je lah. Kau tak nak baca, sudah. Cuma saya kena jawab kadang-kadang. Saya penat nak jawab. Saya dengan Abang Samsul kau penat jawab yang mana. Kadang orang kaitkan kita dengan Syamsul lain. Kadang iyalah. Kan macam itulah. Jadi apa pun dalam bab integriti ni, kita buat baik walau apa juga keadaan sekalipun. Walaupun ada orang memerhatikan ataupun tidak, kita tetap begitu. Jadilah seperti laksana seekor ikan di lautan. Walau beratus tahun berada di dalam laut, dia tidak pernah masin. Walaupun lautan tu sangatlah masin, beratus tahun dia tak masin. Tapi bila nelayan menangkapnya, dikeringkan, dia masih lagi belum masin. Sebab digaramkan, dijemur, dikeringkan, akhirnya buntang mata ikan, kerana aku tidak rela dimasinkan. Itu prinsip nama dia. Ada bos, tak ada bos, kita tetap macam tu, kan? Macam dekat restoran kan, kita tengok kan, ada bos bukan main ni, lap bawah meja pun lap, punya bagus pekerja. Tetapi bila bos dia tak ada esok, dia masih lagi lap atas meja, bawah meja. Sebab ada CCTV. Dia prinsip ihsan, bukan senang. Contoh, orang lelaki diam, orang lelaki tolong diam. Saya nak tanya orang perempuan. Kita naik kereta, jalan dekat Putrajaya ni, traffic light merah, ada countdown 190 saat lagi, 189, 188, 187. Jam 12 tengah malam, tak ada satu umat pun kat jalan tu, CCTV pun tak ada. Saya nak tanya perempuan, adakah kamu akan tunggu atau kamu teruskan perjalanan? Ramai yang teruskan perjalanan. Orang lelaki, kamu akan tunggu atau teruskan perjalanan? Tunggu. Beza lelaki dan perempuan. Maka ketika itu orang perempuan pun bersepakat menyatakan, tak penat ke jadi munafik. Dia kata, dia kan, perempuan itu, dia kata, tak. Saya yang paling geram tu, satu Malaysia ni kita diarahkan oleh pihak penguatkuasaan ikut tanda lalu lintas, lampu merah berhenti, tapi di Putrajaya belok kiri kena ada kenderaan. Apa yang special sangat korang? Aku try bawa kat Kuala Pilah kena saman weh. Apa yang istimewa Singapura Putrajaya dapat kelebihan macam tu? Tak boleh lah. Berhenti-berhentilah.
Belok kiri sekini tiada kenderaan. What's the? Macam tu kan? Apa sal? What's the? Kenapa jadi macam tu? Kita ni yelah belajar dulu. Merah berhenti, kuning dah bersedia nak berhenti. Tapi tidak berlaku di Putrajaya. Saya sangat kecewa. Saya masa tu orang horn, dia marah saya sebab saya tak belok kiri, sebab tak ada kenderaan. Dia marah. Saya tak nak duduk di Putrajaya. Dahsyatlah Putrajaya. Saya tahu tiba-tiba dekat Seremban ada satu taman perumahan, dia pun nak letak prisin. Ni nyampah aku. Lorong tak berapa banyak, prisin nyampah aku. Kau duduk prisin mana? Aku Putrajaya ke? Tak, Seremban. Apa benda? Adalah. Saya tak sebut taman mana. Saya tak sebut nama ada mana. Jadi kita tetap akan jadi baik walaupun tak ada orang memerhatikan. Kerja elok-elok. Sebab apa? Sebab dalam bekerja ni 5 perkara kita kena ada. Citra Malaysia Madani tadi, nak dari negara yang maju apa semua, citra kepribadian apa yang kena ada dalam diri kita? Pertama, sabar. Dalam bekerja kena sabar. Penyawat awam, sabar. Berapa tahun kita bersabar bagi menghargai jasa penyawat awam? Insentif kewangan sebanyak RM500. Kau tengok ahli parlimen tu, 500. Tu yang saya setiap kali camah saya sebut. Akhirnya baru-baru ni 2,000. Okey lah. Kau bayangkan kalau kau dapat 700. Aku yang pencen ni separuh, 300,500. Itu sebabnya bukan ikhlas sangat pun, tapi itulah sebabnya. Jadi okey lah kan. 2,000. Tak apalah, tahun depan okey lagi kita bagi 5,000. Kita akan berikan insentif kewangan sebanyak RM5,000 yang mana separuh akan dibayar sebelum Hari Raya Aidilfitri. Macam tu lah. Barulah okey kan. Tu saya kata. Sabar. Tak naik pangkat, tak apa. Sebab apa? Nanti ada sebab dia. Sabar. Kedua, syukur. Kita duduk ni, maknanya kita ada kerja. Orang kat luar tu tengah bawa folder file ni. Nak kerja apa? Kerja apa pun tak tahu. Saya dulu masa jadi pengarah undang, nak bagi orang bekerja dekat pejabat ni, nak bagi telus ni, apa yang kita buat? Semua jawatan kena lari kat Stadium Paroi tu. Jurutarikh, pembantu undang, tak kisahlah, pegawai undang, termasuk accountant, semua kena lari kat stadium. 2 round kena lari. Sebab apa? Tanya bahagian HR. Mana bahagian HR? Siapa yang kerja bahagian HR? Angkat tangan. Dah tak mengaku pula. Diam. Jangan. Apa masalah? Aku nak tahu bukan aku nak tanya. Nak tahu je. Mana yang kerja bahagian HR? Memang bahagian HR tak dibenarkan datang ini ke apa? Tak apalah, nanti balik cek dekat bahagian human resource masing-masing, tengok betul atau tidak staf-staf kemasukan pengambilan baru yang berusia 20 hingga 30 tahun paling ramai sekali. MC tak datang kerja, banyak hal, banyak masalah. Sebab apa? Sedangkan tengok X-ray elok, tak ada lah bercanggah-canggah, tulang bersilang, tak ada. Semua elok, tapi dia paling banyak MC nanti. Tengoklah. Orang-orang lama paling susah nak MC. Paling tidak half day dia pergi check up bulanan. Petang dia masuk. Kita ni, ini khusus sampai tengah hari je. Tu dah bincang tu. Kau masuk office balik tak? Apa masalah kau? Kan? Ya betul. Cerita. Sebab aku tahu lah, aku dulu pun macam tu. Semua tanya soalan tu. Betul tak? Kan? Lari dekat Stadium Paroi sebab betul-betul sehat. Kena lari 2 round. Siap ambulan dah kat tepi tu, siap buka pintu belakang ambulan tu. Ada seorang tu lari, orang pertama, orang kedua dia sendiri masuk ambulan. Coba hospital dia sini tak tahan. Bukan senang tau kalau orang tak biasa lari. Betul. Nak bagi telus. Sebab apa selalu ayat ni, bila kita tak panggil dia interview, bila tak panggil dia interview, apa ayat dia? Dah ada orang dalam. Mesti ada orang dalam itu. Mana? Nama langsung tak panggil lagi.
Memang tak panggilnya, dia dah ada orang dia. Kita suruh kau lari, berjali-jali lidah pun dia tahu. Lari 2 round, 50 masa terpantas, layak untuk masuk ambil ujian bertulis. 50 ambil ujian bertulis, 25 markah tertinggi, layak masuk temuduga. Macam tu kita buat. Terpaksa. Dia kata kabel tak habis kabel. Kadang-kadang menteri ni pun, wakil-wakil rakyat ni, dia manage dekat surat tu memang betul. Pegawai-pegawai kena ingat, jangan kita rasa bound kena tolong dia. Tak. Ayat dia, YB yang berhormat ni dia tulis, sila pertimbangkan. Pertimbangkan buatlah tapisan macam biasa. Dia suruh pertimbangkan, sila lantik. Tu lain. Dia sila pertimbangkan. Bila pertimbangkan, kalau tak dapatlah macam tu je. Sebab kalau kita tolong juga dengan tahap tak layak, ingat tu tadi, akan dipertanggungjawabkan. Saya dulu jadi penemuduga. Yang salah seorang minta, yang seorang anak saudara saya, anak buah saya, minta tolong pakai kabel paling besar sekali. Mak saya. Tak pening kepala. Dia minta tolong dengan mak saya. Mak saya ni, mak saudara kau ni, sebutlah nama. Minta tolong ni, saudara kau ni minta kerja. Alamak, macam mana mak? Mak tak tahu. Mak sampaikan aja. Mak saya. Saya pun tak apalah. Buat macam tu tadi, kena lari dalam 50, terlepas dia 50 tu. Nak jadi bayangkan, nak jadi penguatkuasa, pembantu penguatkuasa dalam pejabat saya. Saya jadi ketua jabatan situ, dia jadi pembantu penguatkuasa. Boleh ke? Cuba fikir. Jabatan yang sama. Kalaupun nak saya melakukan seadil mungkin, orang akan cakap apa? Nak saudara dia. Memang saya pun tak apalah. Dia lepas. Tak apa, ujian bertulis. Tengok. Lepas juga dia 25 orang tu. Tapi dekat dalam Dewan Bilik Temuduga, saya cakap dengan 2 lagi pengarah. Tengok ni, pengarah bahagian Human Resource dengan pengarah bahagian Jabatan Perancang Bandar dan Desa. Saya cakap kan, tuan, ni lepas ni calon yang ni, sebab dia sebutlah calon yang itu, saya dah pesan dengan Azrin, nanti kan kalau sampai calon yang ni, sebelum dia masuk, beritahu kita orang dulu. Okey, lepas tu 1, calon kedua, ketiga, calon ke berapa, 8 ke 9 ni masuk. Tuan, ni calon yang tadi tu. Saya pun beritahu kepada, nak beritahu yang diorang ni, saya nak beritahu tuan calon lepas ni ada kaitan dengan saya. Dia ni anak saudara saya, jadi saya tak boleh berada dalam bilik temuduga ni. So tuan berdua temudugalah dia. Saya pun bangunlah, keluar, duduk luar, interview. Okey, ustaz, apa ni tuan? Dah sudah. Mana tu ustaz? Tak ada tuan. Dah sudah. Saya pun masuk dalam. Bila saya masuk dalam, saya duduk. Macam mana? Tak layak lah, sebab saiz dia kurang, dia saiz tak cukup. Yang seorang pula cakap, itulah dia tak boleh jawab soalan kita. Pasal tak boleh lah, tak fit lah nak jadi penguasa. Okey, saya pun tulis tak layak. Tetapi kisah itu tidak berakhir di situ. Bersambung sampai ke rumah, sampai hati kau. Aku bela kau daripada kecil semua keluar. Waktu kau kecil sakit, inilah orang yang bela kau. Dramatis betul. Sebiji macam drama melastik ke hatimu. Saya masa tu. Tapi kita jadi tak glamour, kita jadi tak popular, kita dikecam oleh darah daging sendiri. Tetapi selang 2-3 bulan dia dapat kerja jauh lebih baik daripada itu, gaji lebih tinggi, dah kahwin, ada anak comel-comel dah. Itu sebab saya kata syukur kita ada kerja. Orang kat luar tu nak tempat kita. Betul. Tempat kita ni pun bukan kita punya, pinjaman aja. Tak cuba kau test letak jawatan. Bos, saya ingat saya nak tak jawatan notis 3 bulan. Kau tengok iklan dah keluar. Iklan dah keluar, mana bukan jawatan kita. Berapa ramai, beribu-ribu orang minta jawatan kita, pembantu tadbir pengkeranian dan operasi N19. Yang minta tu ada degree, ada master, PhD yang minta. Tu sebab jagalah kerja kita elok. Jangan buat benda-benda yang bukan-bukan. Syukur. Kata Imam Al-Ghazali, syukur tu ada 4. Pertama, mulut sebut alhamdulillah, syukur. Kedua, hati memperakui siapa bagi nikmat, Tuhan bagi nikmat. Ketiga, tindak tanduk perangai seolah-olah kita bersyukur, iaitu buat benda yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan buat benda-benda yang boleh menyebabkan kita kena buang kerja. Itu 4, saya tak nak huraikan panjang. Ketiga, yang kena ada dalam diri kita dalam bekerja, hikmah,
percaya pada hikmah. Aku tak naik pangkat ni, adalah benda lain Tuhan nak bagi. Kan senang. Kau tengoklah APC, Anugerah Hikmat Cemerlang. Pah dia. Aku ni apa weh? Marah tak dapat Anugerah Hikmat Cemerlang. Apa sangatlah Anugerah Hikmat Cemerlang ni? Kalau ingat balik. Cuma Anugerah Hikmat Cemerlang kita dapat apa? Pertama dapat, kita tengok duit dekat tersebut. Sijil tu. Yang duit tu iringan, kau faham tak? Perempuan ni dalam bab duit, sabar. Kau nak anugerah ke nak duit tu? Anugerah tu. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Sijil tu yang kekal. Bahagian human resource biasa ni dia dapat tahu dulu senarai penerima. Atas kepala surat, sulit dan rahsia. Dia tengok senarai nama. Hello. Kau nak belanja aku apa? Nah, ni bagian human resource ada situ kan? Nah, mak ada situ. Tak mengaku. Kau nak belanja aku apa? Absal. Tanyalah kau dapat APC tahun ni. Mana je kau? Sebenarnya nama kau kat tangan aku sekarang. Ya ke weh? Ya, tanya tau, tanya. Tapi kau jangan beritahu orang lain sebab ni sulit dan rahsia. Lepas tu dekat pejabat, tahu tak semua? Tahu, macam mulut anak ikan. Boleh nak belanja. Zikir tu istiqamah betul. Boleh nak belanja. Itu yang muka naik atas pentas kan, terima sijil muka dah tak elok. Sebab modal dah banyak keluar. Ingat banyak ke 1,000? Tak banyak mana pun. Tu dia cerita hikmah. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Tak dapat pun tak apa, okey je. Balik rumah, kita tak dapat APC, tapi balik kita dapat suami yang sangat penyayang. Sayang, abang balik ni sayang. Sayang, abang mau masak lah. Sayang tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak isteri abang saya. Kau tak payah nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Itulah dia orang perempuan. Bila tunjuk, ya, apa masalah kau? Iya. Cuba tanya orang perempuan kan, dia suka, saya nak tanya, you all suka karakter suami yang macam mana? Cakap, pertama apa? Penyayang romantik. Lagi? Aku dah sebut penyayang tu. Aku tanya yang kedua. Okeylah, penyayang, romantik. Okey, kedua apa? Funny, kelakar. Tapi bila dah kahwin, benda tu dah tak ada. Orang lelaki perasan tak? Bila suami tu romantik, sayang, abang rindu sangat kat sayang. Ni nak mati ke apa? Apa hal ni? Nak apa? Salah ke suami kau? Lepas tu bila suami buat lawak, abang ni tak boleh serius ke? Jangan sampai romantik suami dan funny suami tu dihargai orang ketiga. Ni aku sound tepat ni. You mesti happy kat rumah kan? Mesti wife you gelak hari-hari, gembira you dengan gentleman macam ni. Hakikatnya you je cakap macam tu. Sebenarnya tak naklah mengganggu rumah tangga orang lain. Langsung suami dia jadi Jaluddin Hasan. Well, you tidak dikatakan mengganggu rumah tangga macam tu lebih kurang. So jibon weh, main-main. Tu cakap jaga. Tu sebab saya kata tadi kan, mungkin Tuhan tak bagi tu. Tuhan bagi apa? Tuhan bagi benda lain. Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Kita tak naik pangkat, masuk ke 8, balik ke 5. Okey. Malam lah bincang, malam ni pasal malam mana? Malam ni mana ni kau? Seorang ayah nak nampak hebat pasal malam lah. Jalan anak macam ni, nak apa? Ambil pasal malam. Cubalah mana kau macam tu, pasal raya. Nak meninggal buat lah kan. Gila barang mahal. Pasal malam, okey. Paling tidak yang tofu, lai cikang ambil je. Aiskrim potong ambil je. Iya.
Itu sebabnya kebahagiaan ada benda lain, Tuhan bagi benda lain. Balik rumah, anak yang baik Tuhan bagi. Mama, Putrajaya, mama lah. Tak mainlah mak Putrajaya. Mak kan. Kampung bongek banyak cerita. Mana Jasin? Cerita. Masa anak mama panggil mama, panggil baby mama, nenek kat dapur. Lampu mama. Tak apalah, ada janji ada kan. Tak apalah, janji ada. Kan? Mama tak sihat Mama dah makan ubat ke belum? Allahu Akbar. Sejuk apa? Tengok, sejuk hati. Sejuk perut ni kombong ke tu? Dia fikir dia je ada perut ke tu. Sejuk perut kombong, tak tu kombong. Kan bila mama tak sihat, mama nak ubat ke belum? Allah, anak mama. Kan macam tu, ada ke anak mama? Mana ada? Kak, kau tak payahlah pakai cermin mata. Kak, kau jajak buka lap. Kau buka lah cermin mata tu. Kesian pula aku nengok ni. Macam pada tadi gelap dulu, buka dulu lah, buka lah kan. Payah sangat. Siapkan tawar good morning tu. Hikmah. Yang keempat, redha. Redha ni apa? Terima apa juga kesusahan yang datang. Redha. Apa beza redha dengan pasrah? Apa beza redha dan pasrah? Oh, jangan risau. Macam mana pencamah tanya, dia akan jawab balik. Jangan risau. Saya pernah ceramah lah. Ni di KOK, diam ni KOK. Saya pernah ceramah kat satu masjid kat Kuala Pilah. Ceramah maulud. Saya tanya, makcik apa maksud selawat? Makcik apa maksud selawat? Seorang makcik terjawab, nak ceramah lah. Tanya pula. Kena sound pula. Salah pula aku tanya. Risaunya aku. Menyesal aku tanya weh. Aduh. Jadi apa beza redha dan pasrah? Pasrah, dia terima kesusahan itu, ujian itu, tapi dengan hati yang sakit. Tapi redha, terima dengan hati yang ikhlas. Nak bagi faham contoh. Pasrah macam ni. Tak apalah, nak buat macam mana? Suami akak dah pilih jalan macam tu. Akak kena terima. Mana ada perempuan boleh terima kan? Akak okey je lah. Itu pasrah. Sebab hati dia sakit. Redha pula, tak apalah, buat macam mana, dah rezeki akak kan. Cuma akak harap suami akak dapat melaksanakan tugas dia dengan adil, jaga semua, supaya jangan cari kemurkaan Allah. Akak doakan suami akak, kami semua mampu menempuhi ujian ni dengan baik, ke syurga bersama-sama. Orang lelaki jangan risau, tu takkan berlaku. Payahlah nak jumpa, payah kan. Ustazah yang ceramah yang top popular tu, saya bersetuju dengan konsep perkongsian kasih poligami dengan 3 syarat. Pertamanya adil, keduanya tanggungjawab, dan ketiganya bukan suami saya. Dia kata dia kan. Cerita kan main lagi. Jadi redha. Dan yang kelima, ikhlas. Ikhlas ni buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Okey. Jadi dalam mewujudkan integriti, yang pertama kena ada apa? Kejujuran. Jujur, jangan menipu dalam melaksanakan tugas. Jangan tipu. Klaim tidak menambah pendapatan. Klaim mileage tak menambah pendapatan. Dia hanya cover sebahagian saja ikut grade kita. Macam tadi lah, kelayakan duduk hotel. Kita grade, kita bukan grade kita rendah je. So kita dapat kelayakan, kita claim lodging, sewa, rumah, hotel RM70 aja. Mana dapat hotel RM70? Boleh, tapi berlaga dengan dinding bilik air tu. Air koncing kau lagi laju daripada kau pipe tu. Jadi kita bayar lebih sikit, RM130 baru dapat hotel yang okey sikit. Tapi kita dapat klaim RM70 je lah. Melainkan ada kebenaran pada ketua jabatan. Ya. Itu je, jujur je. Tapi klaim ni menambah pendapatan seandainya dia tak buat tapi klaim. Tambah pendapatan. Tapi mana pergi keberkatan? Tak ada keberkatan. Kita tak nak. Benda-benda baik tak ada. Kepada yang non-Muslim dia percaya, buat baik dia balas baik. So kita nak anak-anak kita pun jadi baik, anak-anak cerdik, anak-anak pandai. Kadang-kadang tak tahu kenapa mak ayah degree kan, yang bapak ni PhD, maknya master
Anak bangang melantun-lantun. Apalah kono budak ni bangang benar lah. 3 campur 3 berapa? 33. Ha? Yelah 3. Jawatan tu kreatif. Tapi kau jawab satu sekali aku bunuh kau. Dia lah bapak dia. Bapak dia tak boleh tahan. Sebab kadang anak dengan mak ayah ngajar sendiri memang temper cepat naik. Naik semangat kepahlawanan dia tu. Mat kilau, tarik keris tu, hunus keris. Iya. Sebab keberkatan penting. Kedua, amanah, jaga amanah. Jangan guna mesin photostat untuk photostat minit mesyuarat persatuan penduduk. Kenapa guna mesin photostat dan photostat IC anak-anak untuk tujuan sekolah? Tu tujuan peribadi, tak boleh guna. Tak halal untuk kita, sedangkan kat luar baru 10 sen, 20 sen. Takkan kita tak boleh keluarkan? Kenapa? Tu belum cerita lagi ada pembekal berbangsa Cina datang. Betul-betul anak raya Cina, tak ada limau ke tahun ni? Apa masalah kau? Kau nak mati ke tak makan limau Cina tu? Limau Mandarin tu kan? Kenapa apa masalahnya? Wah, dekat luar jual murah kot. Kita punya awam tak payah tanya. Jangan kau dengar kita kawan-kawan mah, tak ada mana. Kalau betul dia ikhlas nak bagi punya awam, dia akan bagi semua departmen-departmen, semua satu Malaysia dengan jiran tetangga semua dia bagi semua. Tahu dia bagi, dia ada sebab dia bagi kita. Sebab ada kepentingan. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jenjeng. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah kita. Faham? Hanya sebab limau habis tergadai maruah kita. Buat apa? Belanjalah makan. Orang tu bayarkan makanan untuk kita. Untuk apa? Saya jadi pengarah dulu, saya pergi kat kedai makan, kalau tokek tu tak nak ambil duit saya, tak apa, dah settle. Saya letak duit tu, saya pergi dan saya takkan masuk kedai tu dah. Nah, dulu waktu saya jadi pengarah, tak tahu kenapa Allah bagi kelebihan pada pengarah ni. Kalau tempat macam contoh saya daripada Seremban nak pergi mesyuarat kat Putrajaya, saya akan singgah minum dulu. Macam si Amah ni kan, singgah minum dulu. Tak tahu kenapa tempat minum saya singgah mesti jumpa staf saya. Sedang bersukaria dia minum sekon pula, berjemaah dengan minum. Tak tahu kenapa. Bos-bos ni, pengarah ni memang ada deria yang ke-6 ke-7 ni ada. Bila masuk, Assalamualaikum. Salam bos. Kita orang dah sudah lah. Hari penuh lagi ni. Kita orang dah sudah, langsung bangun bayar aja balik. Apa takut? Sebab jaga amanah. Jangan kita tipu-tipu, tak usah. Tak berkat, bawa balik duit tu bagi anak isteri semua makan. Tak berkat. Jangan. Tipu klaim sana, tipu klaim sini, benda yang tak ada kita ada-adakan. Buat apa? Jangan. Tu dia. Ingat, amanah jaga. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan sibuk jatuh-menjatuhkan. Kementerian, jabatan-jabatan kerajaan yang jatuh selama ni, yang sampai kena tindakan, SPRM dan sebagainya, bukan punca pada luar, semua pada dalaman jabatan tu sendiri. Buang benda-benda tak baik. Dalam hati ni buang. Pertama, buang tamak. Kongsi tak apa. Faham? Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Faham tak? Alhamdulillah. Boleh ke tak boleh? Tengok. Manusia ni mungkin dia tak berzina, dia tak mencuri, dia tak membunuh, dia tak menipu. Tapi satu perkara dia tak boleh buat, bersangka buruk. Saya kata kongsi tak apa. Kenapa fikir yang bukan? Ada makanan dekat luar, kalau rasa tak boleh habis, kita makan sesama. Kongsi. Ada maklumat tentang ceramah ni, kita share dalam media sosial. Itu maksud saya. Jangan tamak, kongsi tak apa. Itu maksud saya. Faham? Jangan kau buruk tak habis-habis. Saya cakap ni. Apa masalah? Aduh, laki balik lambat ni mulalah macam-macam. Butang baju Melayu kau kenapa? Semua tanya kan. Semua dah siap macam tu. Jamel. Kan, apa yang dua? Apa yang tiga? Dia terlampau banyak sangat tengok cerita tu. Dia tak sangka baik. Jangan tamak, kongsi tak apa. Ada benda baik, share dengan orang. Macam ni, Meh akak tunjuk macam ni cara nak buat prosedur ni. Macam ni, key in macam ni. Sekarang semua online je. Kau buat macam ni, tak tahu kan berapa figure dia. Macam ni, nampak? Oh, macam ni kak. Macam tu lah. Itu maksud saya. Kongsi. Faham? Kedua, buang perasaan sombong. Nak sombong dengan apa? Sombong dengan jawatan. Oh, dia pangkat paling tinggi kat pejabat tu, kau tak tahu ke? Oh, ketua pengarah bagian ni. Oh, nombor 1 tu. Iya.
Tiba-tiba kat ujung tiang masjid, apa tu? Pencen. Nak cakap apa? Woi, saya dulu sampai kat pejabat bertabik, berebut nak angkatkan beg bawah pejabat. Akhirnya saya bersara. Tak ada yang tak nak angkat call pun ada. Sampai masa kan. Betul. Sebenarnya kita kena faham, sementara je jawatan kita tu. Berapa lama? Nampak tak? Saya pergi ke Indonesia. Seronok saya pergi Indonesia. Seronok sebab orang tak kenal saya. Seronok pergi Singapura tak boleh. Dekat airport tu baru kejar. Ustaz TikTok. Apalah Ustaz TikTok lah kau panggil aku. Tapi dekat Indonesia terkejut saya. Saya turun flight, orang pun tak tahu dengan saya. Itu yang reaction daripada Indonesia, yang di TK semua tu, kawan-kawan tu dia dah kenal saya. Dia memang kenal lah, tapi rakyat Indonesia ramai. Saya buka emas saya, buat tak kerti dia pandang dia. Apa hal kau? Macam tu lah agaknya. Tapi di Indonesia servis perkhidmatan dia tip top. Saya masuk dekat dalam hotel. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Silakan Pak. Nak dapat macam ni kat Malaysia raja je. Di mana tandasnya? Sini Pak, saya tunjukkan Pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku. Sampai ke dalam nyaman dia tunjuk. Tak tahu aku dah keluar. Pemandu, driver dia, supir dia, bila sampai ke tempat makan tu, kita semua turun, kan kita dah biasa. Marilah turun makan sekali. Kita dah biasa jam tu. Marilah turun kita makan sama. Tak apa Pak, aman Pak. Dalam mobil aja Pak. Tak apa Pak. Tak turun. Dia duduk tegak dalam kereta tu. Driver kita. Sama konyang dengan bos saya weh. Kadang-kadang, bos tak makan. Dia sound bos tak makan. Tapi tu budaya kita lah. Tak apalah tu. Tak apalah. Tu buat saya kata tadi, amanah jaga. Tapi saya respect pemandu di negeri Perak, SUK Perak. Dia ada wujudkan ramai pemandu-pemandu wanita. Pemandu 22 tahun, 25 tahun, driver. Jadi pegawai perempuan bawa yang driver perempuan. Senang macam tu. Nak tukar tudung dalam kereta. Naik. Yang berus. Betul. Amanah jaga. Hubungan kita jaga satu dengan yang lain. Jangan tamak, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Tak ada apa pun. Samsul Debat. Berapa lama Samsul Debat? Saya cakap dengan Omar saya. Abang sibuk 2-3 tahun je lagi. Tak lama besok, abang duduk rumah jangan kau muntah tengok abang. Sudah. Saya kata. Betul. Besok lepas 5 tahun ada Samsul Debat, Debuk, semua ada keluar. Mana kau tahu? Ya. Itu ada yang tanya saya tu. Kenapa nama ayah ada debat? La ilaha illallah, kau bangang jangan share dengan orang boleh tak? Diam-diam, dia slow-slow je kau tanya. Dulu waktu saya dah jadi pengarah undang-undang, saya dah dijemput berceramah. Jadi ceramah tu banyak ceramah motivasi. Jadi saya tak suka pakai nama jawatan rasmi saya. Jadi saya tak nak nanti orang call pejabat nak pergi ceramah. Saya tak nak, sedangkan tu tujuan rasmi saja pejabat. Jadi saya pun beritahu. Jawatan saya beri ceramah kat luar, Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Jadi sampai satu penganjur, dia dah terlupa nama saya siapa. Syamsul apa tak nama budak tu. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul Debat. Itulah mula dia. Dekat Surau Puncak Setiawangsa KL. Dan malam tu salah seorang yang dengar ceramah tu adalah CEO TV Al Hijrah masa tu, Datuk Haji Izlan Basar. Dia mati-mati menyangkakan nama aku ni Syamsul Al-Debati. Melekat terus nama tu. Aku cakap apa hal Syamsul Debat ni kan. Sampailah sekarang tu yang geng-geng apa, sahabat-sahabat Bank Islam pun panggil saya SD je. SD kat mana dah? SD jadi tu SD, Statutory Declaration. So tak payah nak sombong, tak ada apa pun. Yang namanya Amah ambil. Ya, tak ada masalah. Okey je saya. Betul. Cuma jangan salah orang. Saya kat Sarawak tu ada orang tunggu. Saya keluar pada restoran Laksa Sarawak. Ambil gambar boleh? Non-Muslim tu. Kristian. Saya kata boleh. Tak salah orang. Tak salah. Hadi Putra kan. Saya kata bukan. Saya kata tak, wallahi bukan aku buat cerita ni, betul. Tak, saya punya tim punya gelak lah masa tu. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi dalam bilik air tu tentang mana sama tak tahulah.
Jangan sombong, tak ada apa pun. Sampai masanya habis. Saya tengok, contoh contoh, habis kita bersara, apa kita nak buat? Habislah, tak ada apa. Bersara, bercuti, berehat. Itu je lah. Kan? Saya je bersara tapi tak berehat lagi. Bersara lah, bersara daripada sektor kerajaan. Tapi masih datang ke jawab kerajaan. Nampak tak? Kemudian buang perasaan apa? Buang dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dia macam ni, simple je. Benda baik orang lain dapat, kita rasa happy. Dia macam ni. Kata Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri, dia kata apa? Kalau ada orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Kita tak rasa apa-apa, dengki dah ada. Dengar-dengar, bos kita dapat pergi haji tau ni. Dengar lah. Tahu. Tak rasa apa, makna dengki dah ada. Dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat. Alah, ada 5 orang kan, bukan dia seorang kan, ada 5 orang. Dengar-dengar anak dia dapat semua A peksa. Yalah. Dengar-dengarnya dalam semalam kementerian umumkan dalam 20,000 dah dapat semua A. Jadi maknanya dia salah seorang. Tak rasa apa. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Yalah, buat loan senang sekarang ni. Tak ada perasaan, makna dengki dah ada. Tapi kalau ayat dia macam ni, dia dengar bos kita dapat pergi haji tu ni, entah apa kabel pakaiannya tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, teman dia curi duit tu. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilatnya bos tu, dia kata. Ya Allah Akbar. Ada je ayat dia. Dengar-dengar anak dapat semua, macam mana ada seorang pandai, tu confirm dengki. Dia sepatutnya apa? Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu ni je ke? Ya Allah, bestnya aku nak jumpa dia lah. Bos, kalau bos pergi haji, bos doakan saya tu, senang sangat pergi, insyaAllah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana aku nak pergi, daftar pun belum. Tapi insyaAllah kalau tak ada apa-apa arah melintang, siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi tu. Mati hidup. Belum mati balik. 3 kali. Tapi kalau boleh buat rayuan, mungkin boleh dapat pergilah. Dengan dia beli kereta baru. Ya ke? Ya Allah, dia tu dah lah bagus. Kita boleh tumpang kereta dia. Dia tu rajin tumpangkan orang pergi kerja. Temisi minyak pun buat tidur. Happy. Dengar-dengar anak dia dapat semua A peksa. Alhamdulillah, ada juga ya anak-anak kawan kita yang pandai-pandai ya. Alhamdulillah. Dia dengar kawan kita naik pangkat ya ke? Ya Allah, papa lepas ni boleh tak tolong dia? Kan okey. Kau dengar tak Abang Haji tu? Abang Haji Yaman tu lah yang umur 85 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Weh, kenapa? Bini dia umur 25. Terangkat ke ni? Suami 85, bini 25, tak terangkat ke ni? Kan bagus kalau cakap Alhamdulillah dapat dia isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan okey. Ini mulut cepat. Malam pertama mati tu. Cuba elok saya cakap. Kalau kau tak puas hati pun kau tanya pula perempuan tu. Dek, ni akak nak tanya sikit. Apa kau gemar sangat Abang Haji tu? Umur dia kan dah 85. Banyak umur dia. Tadi saya nak cakap pertama Abang Haji ni pandai gurau, romantik. Kita makan suap walaupun kadang-kadang tu tak kena. Macam mana? Tak kena macam mana? Kadang bila kita suap tu, abang itu telinga. Dia tak perasan. Dia tak perasan. Lepas tu setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak tak terang nak balas apa. Dia contoh. Doakan bahagia sudahlah. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Kita rasa happy dengan kegembiraan. Nak beritahu dengki ni simple je. Maksud dengki, kalau kita faham dengki ni, kita tak nak dengki dah lepas ni. Iaitu dengki samalah artinya seolah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu je. Cuba kalau kita dapat naik pangkat, kita happy ni, tiba dengar ayat cakap dia tak layak weh, dia sebenarnya ni mesti pakai kabel. Kecil tak hati kita? Kecil hati. Kalau kita tak nak kecil hati, jangan kecil hati orang lain. Itu je. Ada rezeki lain Tuhan bagi dekat kita. Kemudian apa? Percaya pada hikmah. Ada benda lain Tuhan nak bagi kat aku. Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi benda lain. Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi, Alhamdulillah. Ingat tak waktu momen loan rumah kita lulus? Happy macam mana? Macam beli banglo. Rumah biasa je. Rumah sekarang ni pun semua dah tak masuk akal lah. Hanya dia boleh letak tergamak, dia letak signboard hanya 800k. Cikgu bahasa Melayu pun puas memikirkan kan? Memikirkan penggunaan itu sesuai ke tak sesuai. Hanya
Janganlah pening kepala. Tapi itu bahasa orang kaya memang biasa. Saya pernah pergi rumah Datuk Seri tu, saya camah kat rumah dia, tengok rumah dia besar, swimming pool, bilik tidur dia. Ya Allah, bini dia masa dia kahwin, dia baru kahwin kan. Masa kahwin tu bini tinggal nak cuci kaki masuk dalam rumah je. Rumah besar gila. Saya masa tu naik Azia, mana aku nak parking? Kereta dia semua, kita luar negara je. Sudahnya nampak satu Jaguar Pro 2. Okeylah kan. Saya tanyalah rumah dia. Datuk, ni rumah ni mesti mahal Tak adalah, masa beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab je kan. Dia tak sombong, tapi memang tu bahasa dia. Ada saya camah dekat PKNS Shah Alam. Ustaz, kalau masa PKPB, yang masa camah duduk jarang-jarang tau. Ustaz, kalau Ustaz nak beli rumah ni time Ustaz, rumah tengah murah ni berapa? Dah 1.5, 1.6. Kau hilang akal ke cakap jangan kat aku? Cuba kalau korang beli harga rumah 2 juta, beli harga rumah 2 juta, tolak gaji, tinggal berapa? Tak apalah, tariklah 50 tahun. 50 tahun tarik, tak apa, 50 tahun. Memang kau tak pasang dah, kipas tu terjulur je. Hook dia dengan wayar tu, aircon pun terkeluar wayar 2. Lengang je. Abang. Bergema. Apa? Makan bang. Kau pergi kat dinding rumah, jilat dia lah, tak boleh makan apa dah. Heran betul aku. Tu sebabnya saya punya syur saya. Dah tiba masanya kerajaan mengkaji semula tentang rumah perumahan kepada rakyat, iaitu kita kena buat konsep kepada maju, banner kemudian jual. Bukannya kita beli rumah contoh aja. Rumah kita besok sinilah, dapur sini sampai ke sudah tiang. Betul tak? Sepatutnya pemaju yang kena buat loan. Dia buat loan, dia siapkan rumah dan kerajaan letakkan spek. Rumah kalau 400,000, bilik berapa? Store mesti ada. Ni macam ni, keluasan mesti berapa? Macam tu kita kena letakkan. Jadi tak ada macam kita beli kereta. Kereta dah ada, cuma tinggal stok tu tak sampai je. Ni rumah kita beli risiko. Berapa ramai orang tertipu. Pemaju tu bila dah orang dah beli, pub dah booking, zap, dia isytihar bankrupt. Dia buka company lain. Banyak banner kemudian jual. Cadangan saya mungkin tak popular, tetapi itulah yang terbaik untuk jaga kebajikan rakyat yang tengah susah sekarang ni. Kalau nak tepuk lah. Fikirlah tepuk. Tapi betul, macam tu lah dia. Bahasa orang kaya. Ada satu rumah Datuk Seri tu, saya pergi dekat rumah dia, saya camah. Lepas camah tu dia bagi saya makan kopok tu. Cuba Ustaz rasa kopok ni sedap tak? Wih, sedap lah kopok ni. Itulah isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang dia tu. Apa nak kau beli kilang dia? Kalau sedap pun kau beli banyak, kau bagi orang rasa sudah ni, kau beli kilang kasar kau gurau je. Kau pernah makan kat kedai Tom? Sedap lah makan kedai memang. Jom lah kita beli kedai ni. Mana ada? Tak ada. Kemudian kebertanggungjawaban, tanggungjawab atas tugas kita. Jangan kita gemar menyalahkan orang lain. Minta maaf, ni bukan kerja saya, itu kerja dia. Tak apalah, saya tak tahu, dia ni tak tanggungjawab. Itu sebab anak kita pun gemar menyalahkan orang. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dia bagi. Kamu bagi kenapa? Dia minta. La ilaha illallah, tak selesai. Nampak tak? Kita bertanggungjawab. Itulah yang lelaki lakukan dalam kehidupannya selama ini. Okey, fine. Salah I. Okey, fine. Diam. Salah. Itulah orang lelaki. Sebab orang lelaki dia tak suka manjang-manjangan isu. Orang perempuan, okey, fine. Ni salah I. Okey, fine. Tapi tahukan kenapa I buat benda. Nak juga explain tu, ya Allah. Puas hati kau dapat urai ya. Bertanggungjawab. Seterusnya apa yang kena ada? Seterusnya respon positif. Ada apa-apa arahan, mulai beberapa hari bulan, semua staf tidak dibenarkan begini-begini, semua staf hendaklah macam ni, semua peniaga hendaklah macam ni. Positif semua. Naik dekat notice board, pengurusan kata mulai beberapa bulan, semua staf tidak lagi dibenarkan begini. Kau tengok respon orang. Tak benda dah. Semua usaha kita marah kat notice board. Ni tak fikir kita kuih, lantak lah, mati lagi baik lah, marah kat notice board. Yang seorang tu lagi best. Kau yang muda ni buatlah, akak dah nak pencen. Yang seorang tu pula. Pernah dengar tak ayat tu? Kita pun baca balik. Kepada nak bersara sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Wah, senang-senang. Untuk semua buatlah dulu. Adalah kebaikan. Pihak pengurusan tertinggi dah bincang dah sebelum keluarkan notis tu. Dan yang last sekali yang kena ada, yang betul, ikhlas.
Apa maksud ikhlas? Ikhlas berbuat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh. Terima kasih pun tidak. Mana tak ikhlas lah tu. Orang tu dulu kita tolong kenduri, cakap kan, terima kasih banyak lah kau tolong. Tak ada apa mengada lah, kau tak ada benda pun, sikit aja ni. Kau ni terima kasih. Kena marah terima kasih. Malahan ikhlas ni kita tak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan adalah daripada Tuhan semata-mata. Itu sebenarnya yang kena ada. Akhirnya dalam kita bekerja, yang kita nak kejar apa? Yang kita nak kejar, walaupun gaji kita rendah, walaupun kita pangkat tak tinggi, walaupun kita ni tak dapat apa-apa kelebihan, apa yang kita nak kejar? Yang kita nak kejar adalah tak sampai. Yang kita nak kejar adalah keberkatan. Betul. Berkat tu yang kita nak kejar. Apa tanda-tanda berkat? Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Ada orang sikit tak cukup, banyak tak puas. Ibarat minum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Kita sikit cukup, banyak boleh kongsi, sedekah lagi, bagi ke orang lagi. Itu maksud berkat pertama. Kedua, tanda keberkatan kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik menyanyi, indah sungguh panorama. Isteri kat dapur, bagai pulau warna. Anak ulala, menyaut-nyaut, romantik dia. Ya Allahu Akbar. Ya, suami balik tampak isteri tengah basuh pinggan. Pegang tangan isteri, sayang, nah, pergi masuk dah, mandi siap, tak apa, biar abang sambung. Jangan pakai baju korporat Bank Islam. Contoh tu, contoh. Tak happy ke kita? Suami kita macam tu. Happy tak? Happy, walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu. Happy sangat dia basuh pinggan. Allahu Akbar. Ataupun suami balik, nak ambil voucher spa Muslimah ni, pergi spa. Nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure semua buat. Abang, anak-anak kita, anak abang jaga, pergi aja. Abang ni susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Orang ajar macam jantan tu. Tak ada, dah abang dah bayar dah. Abang ni, abang dia dah bayar dah. Happy kan? Macam tu. Ataupun suami balik, sayang bancuh air, kita minum sama. Dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang buat balik kuih lambang kasih sayang kita. Abang ni biar betul. Kuih lambang kasih sayang. Kuih apa abang bawa tu? Kuih kapal. Mana ada kuih kapal? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan kapal macam tu kan. Cakui kuih kapal. Baru tahu. Siap sekira dua tu. Bersilang bukan. Ya. Komunikasi kat rumah pun jadi bahagia, kan? Jangan pakai postman. Ini tak, communicate pun pakai postman. Long, cakap dengan ayah kau, si goreng dah siap. Long, ayah tengah masuk motor. Pahal. Ni ya, mak cakap si goreng dah siap. Kau cakap dengan mak kau kejap lagi. Mak pun kata, kejap lagi? Kau cakap dengan ayah kau sekarang, now. Jumpa ayah, ni mak cakap tau, bukan Alung cakap. Mak cakap sekarang, now. Kau cakap dengan mak kau, tak kerti bahasa ke apa? Macam mana nak cakap ni gitu. Sampai mak ni ayah cakap tak kerti bahasa ke apa? Kau cakap dengan mak, jangan ayah kau, jangan kurang hajar boleh tak? Allah apa benda. Cuba kalau ayah tengah basuh motor, mak tu datang gosok lengan ni, abang. Bila terpercik aja air siraman tu, langsung keluar video klip Hindi. Langsung suami dia, koi larki hen, jabo hasti hen. Bini dia nyaut, baris hoti hen, canak cum. Jiran di kanan tu, cak dum cak. Jadi weh. Kau tak pernah cuba, mana kau tahu? Aku tengok elok orang kampung macam mana dia boleh buat dalam filem tu. Kau tak buat, mana kau tahu? Saya banyak tengok cerita, tapi Hindi saya tak banyak tengok. Cerita Tamil saya banyak tengok. Bahagia tengok cerita Tamil ni. Sebab semua happy ending. Tengok filem Tamil yang bagus, dia boleh mengasah critical thinking. Sebab kita tak boleh harga ending ni macam mana. VJ tu dah mati, tertanam, terbenam, dah dia boleh keluar balik tau. Kau jangan
Tengok tak? Man of Steel, Superman. Dia lawan daripada planet Krypton 3-4 orang je yang macam dia. Tapi tengok Rajinikan. Sekali lawan dia 3 lori, turun bawa sabit semua tu. Tu sebab saya tengok cerita Man. Sekarang ni tengoklah. Betul dia mengasah critical thinking. Saya tengok Kuruvi. Ten 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 nana maran ten no kala payan ten karan ten. Okey tak saya nyanyi? Betul tak? Engkau dah solaya de vilay. Itu cerita apa? Payah. Saya tengok. Cerita Cina pun saya tengok. Ni wen wo ai ni ong to xian. Masing. Jadi mana ni nak wujudkan kebahagiaan? Tu dia. Kedua, rumah tangga bahagia berkat. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Anak-anak okey, result mungkin kemahiran dia bagus. Mungkin dia dapat sasiah terbaik. Dia dapat dalam kelas dia 40 orang, dia dapat nombor 3. Anak aku pandai, subjek terbaik dia bahasa Inggeris. Wow, my son. Kan? Kadang-kadang orang perempuan boleh menitis air mata tu tengok anak dia konvo je boleh nangis. Anak dia tu dah konvo dah. Suami kata kau kawal perasaan kau ni konvo tadika ni. Bukan konvo nusti. Kau jangan bagi malu aku boleh tak ada. Tak apalah. Kan. Happy anak-anak berjaya kan. Kemudian yang keempat, tanda berkat. Suasana di rumah, suasana tempat kerja, suasana kejiranan, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, tanda keberkatan rezeki, kita mudah nak buat benda-benda baik, mudah nak ibadah, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang. Kita nak cari sukarelawan untuk bantu masa banjir, cepat-cepat dia bagi nama. Dia mudah nak buat benda baik. Itu tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumahnya seringkali diziarahi tetamu. Ada je tetamu datang ke rumah. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin Shopee. Itu tak kira. Abang berkat datang lagi. Tak. Itu hanya yang kita bawa masuk, jamu dia makan, apa semua. Itu baru berkat. Dan yang ketujuh, tanda keberkatan rezeki apabila doa kita mudah dimakbulkan. Jadi, sebagai kesimpulan, tu yang ditunggu-tunggu pada hari ini. Ada yang tidur tak? Tak ada. Dia ada satu doa tau. Kalau kita cangkap kat depan, kita baca doa tu, yang belakang kan hilang ngantuk. Kita baca, ada tak ustazah kuliah duha share, ada tak? Doa dia senang. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang salin tak tahan tu. Syak rekod. Tak, siapa yang nak tidur wabillahi taufiq tegat dah habis ke? Segar dia. Tapi saya belum baca lagi, saya baru share je baru. Okay, kesimpulannya, pertama, kita bekerja jangan sibuk nak kejar kekayaan. Tak usah. Kita takkan kaya. Bekerja di sektor kerajaan takkan kaya. Saya nak tengok respon. Tahu tak payah cakap. Bukan. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Berapa baru kaya? Katalah tiba-tiba kami daripada Bank Islam hari ini rasa berbesar hati dengan kehadiran Syamsul Debat. Saya umumkan semua yang hadir pada hari ini, kita akan berikan satu insentif kewangan. Kita akan bank in ke dalam akaun khusus pada mereka yang ada akaun Bank Islam saja. Kita akan berikan insentif sebanyak, kita beri insentif sebanyak RM300,000 setiap seorang. Akan di bank in sebelum jam 5 petang. Saya nak tanya, dah kaya ke belum? Puan, dah kaya belum? No, belum. Itu sebab kata takkan kaya. Tapi sebenarnya kaya tu jangan tu yang kita kejar. Sebab kaya tu subjektif. Ada orang 300,000 tu kaya dah. Ada orang tak kaya lagi. Ada orang 1,000,000 pun tak kaya lagi. Akhirnya dalam hidup kita jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Bila tak sihat, duit banyak pun untuk apa? Tak ada gunanya. Kedua, Nabi pesan, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi dia juga ajar, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Dan Prophet Muhammad juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Hidup kita ni akan ada cabaran. Cabaran datang, kita gagal, kita akan melanggar integriti.
Tapi kalau kita berjaya, kita akan pencen dengan jayanya, bersara dengan rekod clean, kita tidur dengan tenang, orang akan kenang kerja baik kita yang kita buat dekat pejabat. Itu dulu bagus, masa tu dia kerja tu, seronok, dengan dia mudah, dia tak pernah menolak kerja. So dia buat apa pun dia buat, outstation pun dia sanggup pergi, bagus dia. Tu. Jadi hidup kita ni antara B dan D, birth and death. Antara huruf B dan D ada tengah-tengah, iaitu C. Kita ada choice, hidup yang macam mana kita nak jalani. Kalau pilih hidup berintegriti, hidup akan tenang. Tapi kalau pilih untuk melanggar integriti, sudah tentu citra yang kata melambangkan kepribadian kita dalam masyarakat madani ni, maka kita akan gagal semua sekali. Jadi rasanya cukuplah sekadar itu. Sebab saya yakin dengan tenungan dan pandangan mata, tepat tak berganjak, maknanya saya tidak boleh meneruskan ceramah saya lagi. Dan begitu juga saya sampai wahyu ni, 5 minit lagi. Jadi saya faham. Jadi insya-Allah saya ucap terima kasih banyak, terutamanya pada pihak Bank Islam yang tak henti menaja program-program seperti ini. Teruskan usaha. Hari ini pegawai dia semua datang, kan? Yang top gun pun turun hari ini, bagus. Terima kasih banyak, dan semua yang hadir terima kasih banyak. Dan saya ucap terima kasih. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik. Pihak penganjur menjemput hari ini, rasa nak junjung.